Dengar. Okey, so sekarang mula kita sesi pengenalan diri lah. Tengah-tengah malam. Okey, saya Muhammad Aiman. Tapi biasa orang panggil saya Manshu ataupun nak panggil Aiman pun boleh. Saya dalam bidang OSH. Tahun berapa? Saya second year. Okay. Next. Oh, monek memang. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Syukri bin Ramli. Boleh panggil saya Syuk. Saya juga bidang OSH tahun 2. Terima kasih. Sama-sama. Memang Sekali sekali lagi. Saya Syahzad Iman. Okey, dengar. Dengar. Saya Zaiman bin Sarudin. Boleh panggil Iman. Course OSH second year. Itu je, terima kasih. Okey, yang perempuan boleh kenalkan diri. Assalamualaikum. Saya Fasiha, second year PM. Hello, dengar? Ya. Nama saya Nur Alia Husna. Saya panggil Alia, Husna pun boleh. First year. Kos apa? PM juga. PM ke mana? PM tu apa? Jangan. Project management. Okay. Management. Okay, so untuk soft skills ni korang tahu yang kita kena buat video kan. Kita kena buat video. Lepas tu kita punya tajuk korang dah tahu kan. Dah. Oh, Ulang balik boleh. kita punya tajuk ni pasal US presidential election. Kita boleh sembang pasal ni lah banyak sebab benda ni boy isu semasa juga sebenarnya. Tapi first video ni kita tak nak sembang berat sangat. Baik. Ni Syuk, pilih tajuk ni Syuk. Boleh je kalau nak tu. So korang rasa okey ke tak okey? Korang rasa korang boleh ikut tak? Tajuk lah. Tajuk boleh tukar lagi lah. Boleh je Tajuk nak boleh tukar. tukar lagi lah. Aku rasa doktor dah catat. Kena nak tukar tajuk Kalau ke dia kena? cakap Kalau dia tajuk yang lagi okey ke beritahu je lah. Alia dengan Fasiha. Korang rasa korang boleh go tak dengan tajuk ni? Korang rasa okey ke tak okey? Atau korang ada cadangan yang lagi baik ke macam mana? Tak apalah, tajuk ni dah okey kot sebab banyak je boleh cakap isi dia. Boleh.
Korang jangan takut nak cakap sebab kita orang sembang-sembang ini. Dah try cari isi ke? Isi. Ya, takut. Isi apa ni, berapa population penduduk US. So, Benda tu lah apa faktor. yang berapa calon ada macam itulah. Sikit-sikit menang. Bidang menang berapa vote. Dia punya Okay. kita banyak pun cakap pasal dia punya apa ni? Apa dia punya influence dekat orang. Dia punya efek pada apa? Rakyat. Politik negara dia lah, politik dunia. Ekonomi pun Pakistan. terjejas. Tapi itu nanti kita boleh prepare untuk hari lain kot. Buat baru kan tu. Kita meeting. Lepas tu nak kata benda gimana? Under set tu boleh hari meeting. Buat Next weekend meeting. lah. Buat weekend okey tu. Senang Ahad weekend lah. Hari Ahad. Aku rasa kita buat Ahad minggu depan. pukul ni 8.30 sampai pukul 9 boleh? Boleh je. Boleh? Boleh. 8.30 Boleh. sampai 9. 8.30 sampai pukul 9. Tiap hari Ahad. Boleh. Sebab Isyak pun awal. Boleh Dia berapa kali meeting lah? Oh, 4 video. Ada 5 video. Semua sekali. Ada 5 video. Ya ada dalam ni pun jap. Balik. Kau rasa kau dah Semua ada 5 video. 5 tu compile. yang video 5 tu. Lepas tu doktor bagi spesifik tak? Apa ni dia punya duration video? Tak ada lah. Dia kata memang kena setengah jam. Nak cakap benda setengah jam. Patutnya kita buat 2 dah ni. Tak ada bos. 2 apa? Shoot video? 2 video. Tak apa dah lah. Ni video kedua dah ni. Boleh. Tapi boleh je. Hari tu kita dah nak wow. Husna dengan Ni good relationship pun. dia punya tu cakap good relationship je. Ni datang kita punya tengok. Lepas ni mau bincang pasal tajuk. Husna dengan Fazia ni orang mana ya? Faham. Dan Faham. Oh faham. Korang dua ni kenal ke sama sendiri? Macam kita orang memang sendiri, lelaki. First year kat Kinder. Oh, okay. Kita berapa dah? Start record dah minit berapa adik? Tak ingat jam lah. Aku pun tak ingat lah. Sekarang 11 minit. Masa kita record
Kita record tadi pukul 10.40 aku rasa. 6 minit lagi lah. Lepas tu pasal group assignment ni, korang ada apa-apa nak cakap lagi tak? Kau ada benda yang tertinggal ke apa? Yang kau nak tambah ke? Tak ada. Yang perempuan tak ada tak? Semua okey Okey, okey. Okay. Fasiah? Okay je, aku okay je. Okey je. Okey. Aku tak tahu nak cakap apa. Betul lah nak cakap. Tak apa. Nanti untuk video 2 tu kita bincang balik dalam group. Lepas tu masa meeting macam biasa lah. Aku dah bagi tahu tadi lah. Maknanya sampai masa aku hantar link je. Okey. Okay. Lepas tengok 9 Sebab Isyak Gini sekarang lah. awal. Jadi Gini semua lah, tak kita ada letak- masalah aku rasa. Kau semua? Kita tetap, kalau katakan ni ada, katakan ada hal lah, kalau nak join meeting, at least bagi tahu sejam sebelum. Kalau Betul, korang betul. bagi tahu awal, kita orang boleh setting balik. Betul. Okey. So Sama lah, kita masa orang pun sama lah. Kalau ada hal, kita bagi. masa biasa 8.30 sampai pukul 9. Kira okey Korang tak ada masalah. Lepas ni kita bincang pasal apa Pasal Lepas tajuk. ni kita bincang pasal tajuk kita tu lah. Ada gambar je. Bagi dah orang gambar tu. Aku hantar dalam Telegram. Tengok dah. Ada tengok. Gambar berdiri tu, gambarmu. Gambar betul lah. Sekejap lagi apa-apa nanti pasal video ni aku update dalam apa? Update dalam group kot. Sebab sekarang ni pun dah panjang dah masa. Aku rasa korang pun esok. Korang ada kelas tak esok? Cuti. Aku memang cuti. Cuti. Ada. Kalau korang dah tak ada apa-apa, aku rasa kita dah boleh bersurai dah. Okay. Okey tak okey. Atau korang ada apa-apa nak cakap lagi tak ada Ada. Ke korang nak Tak ada. korang faham tak pasal apa yang kita nak buat apa group assignment sebenarnya? Kau tak payah tu pun korang agak-agak korang faham tak? Cakap ni. Tak apa. Faham. So explain sikit lah. Explain So video ni video ni group assignment. Dia nak kita buat video pasal kita pilih satu tajuk lah. Kita pilih satu tajuk. Benda kita bincang in a group.
Kalau kita bincang in a group tu, kita kena record meeting yang kita bincang tu. Itu je lah. Lepas tu, dia dalam setiap video dia nak tengok. Adalah benda-benda nak tengok. Yang gambar yang kau dah hantar dalam tally tu. Tapi aku rasa ada lagi dalam kalam. Nanti aku hantar balik tu. Lepas tu, itulah dia nak tengok kita punya pembincangan, kita punya idea je lah. Basically, secara kasar dia. Okay. Faham? So, korang jangan takut lah nak bercakap. Sebab ni meeting group lah. Okay. Lagi pun kita orang ni tak pandai sangat sebenarnya. So, itulah basically video dia. Okay, ni first meeting pasal dia nak tengok kita punya teamwork je. So, aku rasa dah okay lah. Pagi pun dah lewat lah. Korang nak tidur apa esok korang ada kelas. So, aku rasa kita dah boleh bersurai lah. Okay. Okay. Korang boleh leave lah. Aku leave lah sekali. Kalau korang dah tak ada apa-apa nak cakap, aku nak tutup. Tak ada. Yang perempuan tak ada eh. Ada. Thank you, sir. Thank you. Okay. Kita jumpa minggu depan lah. Assalamualaikum. Salam. Aku start record dah. Oh, nampak? Apa? Come on. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Today we're going to discuss about general election United States of America in 2020. Okay. First of all, boleh siapa Siapa? Okay. First of all, United States of America ni dia merupakan democratic country. Jadi setiap presiden akan diundi balik selama 4 tahun. Jadi tujuan dia buat macam ni sebab to ensure the minister and the president always be fair with the folk, dengan rakyat. Okay, macam win-win situation lah. Macam 50-50. Okay, kalau minister buat baik, rakyat tu akan keep undi dia lah. Setiap 4 tahun rakyat akan undi. Okay, kalau rakyat rasa minister tu macam dah tak sesuai, macam tak boleh kerja, jadi rakyat akan undi parti lain pula macam tu. Okay. Kebiasaannya average voters untuk general election ni 79 juta voters. 79 juta rakyat United States daripada federal dan daripada state. Okay. Setakat sampai general election yang ke-59 ni, sebelum lupa, general election yang ke-2020 ni ialah election yang ke-59. Okay. Setakat ni rekod menunjukkan yang peak voters, jumlah voters terbanyak yang dicapai oleh iaitu oleh Barack Obama sebanyak 69.5 juta pengundi. Okay, itu saja kot untuk introduction.
Okay, kita teruskan dengan tujuan election ni. Okay, thank you Ashraf untuk pembukaan. Okay, so kenapa presidential election US ni penting? Sebab kuasa US, kuasa Amerika ni antara kuasa yang terbesar dunia. Jadi dia punya position, dia punya kerusi tu sangat berkuasa lah. Jadi kita punya election yang ke berapa, Mon? Ke-59. Yang ke-59 ni penting di mata dunia, terhadap dunia, sebab seperti yang kita tahu, Trump, ramai orang di seluruh dunia ni boleh kata benci kat dia. Nak dia turun daripada jawatan tu. Sebab yang paling terdekat yang baru-baru ni yang kita boleh tengok sebagai contoh, semasa pandemik COVID-19, macam mana US, satu kuasa yang besar pada masa sekarang ni lah, dan pada ketika itu Trump yang menjadi presiden. Tapi benda yang jadi, pandemik dekat US tak dapat dikawal. Itu sebab orang pun jadi despise dekat dia. Sebab ialah kuasa besar. US pun dia punya teknologi canggih. Orang yang berkredibiliti pun ramai. Tapi still tak boleh nak handle pandemik. Berbanding negara-negara kecil yang kuasa dia kurang, dia punya teknologi juga tak adalah orang kata kuno, tetapi berbanding dengan US ni lagi advance orang kata. Jadi secara ringkasnya, election pada tahun 2020 ni, iaitu US presidential election yang ke-49 ni, sangat orang kata menjadi tumpuan kat mata dunia. Jadi itu saja saya bagi kepada Syukri. Sekejap nak tambah sikit kepentingan Boleh. presidential election ni. Okay, sebab apa presidential election US ni penting, sangat penting nak banding dengan negara lain. Sebab US merupakan salah satu daripada 4 kuasa veto dalam United Nations. Jadi dia sangat berpengaruh dalam membuat keputusan. Jadi nak buat keputusan, siapa presiden dia? Si presiden yang mesti nak pilih yang paling terbaik. Itu je. Saya. Okay, thank you Iman. Muhammad Syukri, boleh Okay. Assalamualaikum. mula. Election US 2020 ni dia berlaku dekat 51 races antarabangsa. Lepas tu Joe Biden ni dia telah menang 18
18 solid races. Ada 9 yang lebih kepada Demokrat iaitu parti Joe Biden. Manakala 8 dia lebih kepada Donald Trump dan 14 lagi bangsa lebih kepada solid lebih kepada Donald Trump. Jadi lebih dua tu Ohio dan Georgia. Georgia dia recount balik dia punya undi sebab ada masalah teknikal yang masa kira-kira tu Joe Biden dah lebih 15,000 vote dan dikira Joe Biden menang. Dan dekat Ohio result untuk undi tu sama 49. Dan lebih dua tu untuk parti yang lain yang parti lain. Jadi dia kira toss up, dia dikira toss up dan Donald Trump menang dekat tempat tu. Okey, Joseph Biden ni dia telah menang 27 races, manakala Donald Trump menang 22 races. Okey, itu saja. Thank you. Okay, saya sambung sikit pasal sebab tadi Syukri terangkan pasal result. Jadi kita tak sebut lagi tentang siapa dia punya wakil daripada setiap parti. Okay, untuk yang kita tahu setakat yang diberitahu setakat ni ada 6 parti yang bertanding hari tu. Tapi major parti, maknanya parti yang berkemungkinan untuk menang, yang dapat majoriti ialah 2 parti, iaitu parti Demokratik yang diketuai oleh Joe Biden dan satu lagi parti iaitu parti yang diketuai oleh Donald Trump. Republican. Republican. Terima kasih. Okay. Sebenarnya Joe Biden dengan Donald Trump ni dia pernah bekerjasama dulu semasa election yang ke-58, election sebelum. Okay, masa tu Donald Trump merupakan presiden untuk Amerika, dia menang, dan Joe Biden merupakan vice president pada masa tu. Tapi seperti yang Aiman kata tadi, disebabkan tingkah laku Trump tu yang membuatkan ramai orang bukan dalam United States saja tapi di seluruh dunia jadi tak berpuas hati dengan cara dia bekerja. Jadi dan termasuk Joe Biden sekali. Dan Joe Biden pun dia dah nasihat Donald Trump tapi macam tak ada efek. Jadi Joe Biden pun dia tetap pendirian untuk tubuhkan parti sendiri dan cuba mendapatkan vote yang tinggi untuk dia mendapat kuasa supaya dia boleh buat apa yang rakyat dia minta. Itu apa yang diperkatakan . Lepas tu sebab itulah Joe Biden ni kita boleh tengok dalam election yang ke-59 ni Joe Biden sendiri yang melawan Donald Trump. Okay, itu saja untuk parti yang bertanding. Terima kasih. Okay, so saya tambah sikit kenapa Trump ni orang nak dia jatuh. Nak orang lain yang ambil alih dia punya jawatan. Sebab satu yang orang nampak, mata dunia nampak dekat dia, dia ni seorang yang resis. Itu suatu yang sangat orang kata jelas lah. Sebab masa dia berkempen, dia pernah membuat kenyataan. Dia buat kenyataan, dia kata pernah dia bergaduh dengan Mexican, orang Mexico. Dia menggelar orang Mexico ni
penjenayah dan juga perogol. Saya itu tesisnya Donald Trump ni, dia pernah orang kata mengajukan satu perkara, iaitu untuk menghalang orang Islam, Muslim daripada memasuki negara Amerika. Itu memang sangat jelas yang dia ni seorang yang teruk. Dia seorang yang rasis. Jadi di mata dunia itu satu ciri-ciri yang tidak patut ada pada seorang presiden, terutama untuk kuasa yang sebesar Amerika. Saya itu teruknya Donald Trump ni, dia pakai kuasa dia untuk isytihar Baitul Mal menjadi ibu negara Israel. Dia juga menyokong Israel yang seperti yang kita tahu telah banyak membuat kucak-kacir di negara Palestin. Maafkan saya, Baitul Maqdis. Dia mengajukan Baitul Maqdis tu sebagai ibu negara Israel. Dan menyokong 100% perbuatan keganasan Zionis Israel itu terhadap negara Palestin dan negara-negara lain berhampiran di Tanah Arab. Assalamualaikum. Saya nak tambah sikit okey, Aiman dia cakap tadi yang Donald Trump ni rasis. Jadi dengan sebenarnya dengan cara rasis tu dia telah menarik ramai daripada penduduk di US untuk undi, sebab dulu pernah berlaku 9/11, iaitu kapal terbang yang menghempas bangunan di US tu, WTC. WTC tu. Jadi dia dengan menggunakan event tu, dia membuatkan ramai rakyat US ni Islamophobia. Jadi dia guna cara tu, dengan cara rasis tu, dia tarik US ni untuk elak daripada orang Islam datang ke US. Sebab dia anggap orang Islam ni ialah teroris. Okey, terima kasih. Joe Biden yang jadikan orang tertarik to vote dia. Okay, salah satunya first manifesto dia tentang coronavirus. Dia kata dia akan buat national test and trace program. Maknanya dia akan buat macam swab test secara percuma ke seluruh negara, dan dia akan bagikan yang ni lah, maknanya positif dengan negatif. Lepas tu dia akan tetapkan kena kuarantin apa benda semua. Sebab kan sebelum election tu US kita sendiri pun boleh nampak yang dia punya cara dia handle disease COVID ni sangat-sangat teruk, menyebabkan kes yang positif daripada hari ke hari semakin meningkat. Okay, next manifesto Joe Biden, dia kata dia akan buat criminal justice reform and grants for minority communities. Ini iaitu anti-rasis. Maknanya dia akan buatkan hak, dia bukan buat hak sama rata.
tak ada hak sama rata, tapi dia buat speciality untuk golongan minoriti. Contohnya golongan Islam, golongan berkulit hitam. Maknanya ada kelebihan dia. Dia duduk di US ni. Maknanya dia takkan ditindas gitu je. Okay. Seterusnya manifesto dia tentang health, kesihatan. Okay, dia kata dia akan expand Obamacare. Yang ni sebenarnya Barack Obama dah pernah buat dah hari tu tentang Obamacare. Kalau nak tahu lebih lanjut boleh Google. Okay. Lepas tu bila Trump jadi presiden, Donald Trump jadi presiden, Donald Trump masukkan Obamacare tu dan dia buat cara lain. Lepas tu bila Joe Biden manifesto Joe Biden, dia kata dia nak naikkan balik Obamacare. Mungkin ada kelebihan dia kat situ. Okay, next dia nak buat tentang immigration. Dia nak undo Trump's policies. Maknanya dia kata, kat sini dia ada sikit catatan. Dia kata in his first 100 days in office, Mr. Biden promised to reverse Trump policies that separate parents from their children at the US-Mexican border. Maknanya kalau dekat border Mexico US tu, mana-mana anak dengan ibu bapa yang terseparate, dia nak satukan balik. Macam ada, kalau yang mana orang Mexico, dia akan hantar ke Mexico lah. Mana orang US, dia akan bawa balik ke US lah, supaya ibu bapa dengan anak satu. Dan last sekali, manifesto dia tentang education. Dia nak buat universal preschool and expand free college. Okay. Dekat sini pula, ringkasan dia kata yang dia nak buat preschool ni untuk semua orang. Maknanya semua, tak kira bangsa apa. Semua, dan dia nak expand free college. Maknanya macam mana-mana ibu bapa yang tak mampu, dia akan bagi free college, pembelajaran yang secara percuma untuk anak dia. Tak kira daripada race mana. Itu dia. Okay, Assalamualaikum. Saya nak tambah yang Syah Sarizan tadi. Joe Biden, dia ada buat manifesto yang menyatakan bahawa dia nak tambah tax untuk orang yang berpendapatan tinggi, sebab dia nak tingkatkan tahap kesamarataan dalam rakyat US. Jadi sebab tu dengan cara tu dia dapat menarik lebih ramai pengundi lah. Lepas tu masa election tu kan masa pandemik, jadi orang semua sokong lah idea daripada Joe Biden tu. Okay, terima kasih. Assalamualaikum and hi. Today we are going to discuss about effect and impact of US election 2020. So without further ado, we start with Aiman. Shukri. Thank you to Ashraf Shaizan. Okay, today I'm going to talk about Joe Biden that critique the administration of Donald Trump. There is a late in distribution of COVID-19 vaccine. This vaccine distribution operation is one of the biggest operation that
America has as a country. So Trump administration targeted to distribute the vaccine to 20 million America citizen before the end of December 2020. But until now, only 2.1 million American citizen that received the vaccine injection. Joe Biden said that Trump's administration plan to distribute the vaccine is way too late. Joe said that his administration, however, not only created the vaccine but also collected funds in order to distribute the vaccine faster and efficiently. Biden said he promised to distribute the vaccine to 100 million people in US starting from 20 January until the first 100 days of him taking over the White House. To reach the target, he said that the vaccine distribution must be multiplied 5 until 6 times from what Trump has been doing, so that one day the average of vaccine injection should be 1 million or more. That's all from me. Now I will hand it over to Muhammad Shukri. Hello. Today I'm going to talk about Joe Biden plan as first day of his presidency of the White House. Joe Biden plan to issue a memo to halt or delay minute regulation and action taken by Trump administration before. This memo will be sworn by Joe Biden during the inauguration day. There are a few examples, such as Trump have issued to tighten the immigration into the US. And Trump also want to eliminate food assistance for millions of Americans, for the homeless and all of needed people. Ashraf Saizam.
can you tell me about, can you tell about Inauguration Day? Okay. Okay. Okay, setakat yang apa yang saya baca sikit. Okay. Inauguration Day ni ialah hari di mana Joe Biden akan ambil alih White House, iaitu pejabat Presiden United States. Okay. Seperti yang kita tahu, pada hari ini, pada 20 Januari itu, Joe Biden akan menjadi Presiden yang ke-46 United States of America. Okay, setakat ni media kata yang pada 20 Januari itu kemungkinan celebration ambil alih jawatan presiden tu, kemungkinan dia kata tidak semeriah seperti yang sebelum-sebelum ni. Sebab apa? Sebab pandemik COVID-19 ni lah sendiri. Okey, lepas tu dia kata inauguration celebration ni akan dijalankan di US Capitol, in front of the US Capitol in Washington DC, dekat White House tu, depan White House tu sendiri. Okay, rasanya setakat tu je kot. Kalau ada apa-apa lagi saya tambah. Apa ni, seterusnya saya serahkan kepada Alia Husna ataupun Nurul Fasihah kalau ada apa-apa yang nak dibincangkan tentang effect of US election. Assalamualaikum. Hari ni saya nak cakap pasal Palestin dengan konflik Palestin dengan Amerika Syarikat. Warga Palestin dia tidak yakin dengan kemenangan Joe Biden dalam pilihan raya Presiden Amerika boleh bawa konflik perubahan pada Palestin. Ada yang mengatakan bahawa dasar AS terhadap rakyat Palestin tidak akan berubah walaupun siapa pun presidennya. Jurucakap kumpulan militan Hamas, Hazel Qasim, dia ada cakap dia ada minta Joe Biden untuk membuat pembetulan bersejarah terhadap dasar Amerika dengan Palestin. Tapi tak ada sebarang tindakan daripada Joe Biden. Setakat ni dia saya cakap, kalau ada apa-apa saya tambah lagi. Saya serahkan kepada Fasihah. Okay, kejap. Sebelum tu saya nak mencelah sikit. Saya setuju dengan apa yang Ustaz cakap pasal Palestin tak setuju Joe Biden jadi presiden sebab kalau kita tengok sejarah sebelum ni, Palestin diserang oleh Israel sejak tahun 1400 something selepas Masihi. Jadi sepanjang daripada tempoh tu, daripada tahun tu sampai ke 2020, dah berapa banyak presiden dah yang US bertukar-tukar tangan dan semuanya
membuat manifesto yang sama tentang Palestin, iaitu Free Palestine. Tapi seperti yang kita tengok sendiri, sampai ke hari ini pun Palestin masih lagi ditindas oleh negara Israel dan disupport oleh US sendiri. Dan yang paling ketara adalah pada zaman Donald Trump ni sendirilah. Okay, itu je. Saya Nurul Fasihah Afifah binti Ahmad Fazi. Hari ini saya nak cakap tentang Joe Biden dia punya polisi. Yang pertama, Joe Biden ni bila nak pilihan raya ni, bila melibatkan COVID-19 ni, dia cakap nak menyediakan siapa-siapa yang nak buat test COVID-19 tu secara percuma. Lepas tu dia pun dia nak join balik yang Paris Climate Agreement. Kalaulah dia terpilih nak jadi nak presiden. Lepas tu yang untuk ekonomi dia nak naikkan tax untuk high yang macam pendapatan yang tinggi lah untuk bayar investment public service. Tapi dia cakap dia akan meningkatkan impact over 400 tahun macam tu. Lepas tu untuk pasal kesihatan pula dia nak macam protect dengan expand the ACA untuk dia bagi benefit, medical benefit dekat warga emas daripada umur 65 sampai contoh tak ingat lah. Lepas tu pasal senjata. Kalau senjata dia limit siapa-siapa yang nak ambil senjata tu dia limit untuk bilangan dia tu dia limit lah untuk satu sebulan. Macam tu. Lepas tu yang tu je kot. Terima kasih. Okey, terima kasih Fasihah. Itu saya nak tambah sikit mengenai apa yang Leos nak cakap sebelum ni mengenai Amerika Syarikat dan Palestin. Saya juga berasa yang perkara yang sama tetap akan berulang sebab Joe Biden pun ada menyatakan yang dia ni penyokong tegar Israel. So saya rasa benda yang orang Palestin harapkan tu tak akan terjadi. Dan saya rasa mustahil untuk penindasan terhadap Palestin ini berakhir semasa pemerintahan Joe Biden. Boleh saya tambah? Oh, boleh. Berita bertarikh 29/11, Joe Biden ni dia melantik seorang yang berketurunan Palestin Amerika yang bernama Rima Dodin sebagai timbalan pengarah pasukan perundangan presiden. Tapi pelantikan yang Joe Biden buat ni mendapat tentangan daripada kumpulan yang pro-Israel. Pelantikan Rima Dodin ini merupakan sebahagian daripada janji yang Joe Biden buat melalui Plan for Partnership kepada masyarakat Amerika Syarikat, Arab Amerika Syarikat. Dilantik dia sebagai
Biden dilantik ni untuk memasukkan dasar pentadbiran Presiden Donald Trump yang disifatkan sebagai rasis untuk mengiktirafkan hak masyarakat minoriti seperti penduduk Arab Amerika. Tapi akhbar daripada Jerusalem ada pelitikan pelantikan Rima Dodin ni. Dia cakap kononnya beliau menyokong tindakan yang pengumuman berani mati ni. Macam ramai lah tak setuju dengan Joe Biden ni. Tapi Joe Biden ni dia lantik Prima Donna ni sebab dia dah berjanji. Itu je lah saya tambah. Okay, terima kasih. Husna. Okay, apa ni, Muhammad Syukri ada apa-apa nak tambah ke? Hello. Dengar. Dengar Syuk. Trump dia sebenarnya ada masih ada hasrat untuk jadi untuk menang election ni, sebab pada 6 Januari ni dia boleh overturn election ni dekat Supreme Court. Tapi sebelum ni semua kes yang dia betang dia kalah. Semua reject. Semua Supreme Court reject. Jadi 6 bulan ni, 6 Januari ni, dia rasa itu adalah peluang terakhir dia untuk menang election ni. Itu aja. Okay, saya nak tanya satu. Okay, soalan ditujukan pada Syukri. Pada pendapat anda, berapakah percentage bahawa Trump boleh menang untuk last chance dia ni dekat Supreme Court? Pada pendapat saya, chance tu tipis sebab semua yang dia masuk semua ni dalam Supreme Court tu semua kena reject dan tak ada satu pun dia menang. Jadi saya rasa peluang untuk dia menang tu amat tipis. Okay, baik. Terima kasih untuk jawapan. Okay, jika tak ada apa-apa lagi ke atau ada lagi yang nak tambah apa-apa? Tak ada dah. Okey, kalau macam tu saya rasa kita boleh akhiri sesi kali ni. Terima kasih kerana join meeting. Okay, Assalamualaikum dan sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan membincangkan tentang way to overcome on issues occur in US election. So without further ado, we start with Muhammad Aiman bin Muhammad Syukri. Okay, thank you to Ashraf Saizan. So as we know, US in politics they have many issues, and so far as we know, the most identical political issue is between US and Iran. Since previous president, the conflict
can never be overcome. And this politics conflict always occurring crimes and spill of bloods. People dies because of politics conflicts. The effect to the world also huge. For as example, the diplomatic issue between Iran and US, its effect the economic and global diplomatic. This is because Iran, as we know, they are among countries that produce and distributor of oil, petroleum that essential to the world. So Joe Biden, as he was won the election recently, he should he should make negotiation with the countries that they have conflict with. This is because negotiations can be made in so that two countries that have conflict can take profits from it. For as example, negotiation that has succeed is between Malaysia and countries such as Thailand and Indonesia. During Tun Dr. Mahathir administration, he make negotiation with countries that near Malaysia by involving a third party, which is another country to be a judge in this negotiation, so that solution that make to overcome the conflict can be accepted by the two party or the two countries that involved in the conflict. Of course, negotiations will involve a lose and a win on either country, but still the country could make profits from it. I think that's how Joe Biden should reach about conflict of politics on their country. That's all from me. I pass it to Mama Shukri.
Assalamualaikum. Dengar? Dengar. Dengar. Okay, hari ni saya nak cakap pasal solution yang telah rakyat US buat untuk hapuskan racism dalam negara dia. Okey. Pertama ialah Black Lives Matter. Black Lives Matter ni sebenarnya ada dekat US tu pada 2013. Selepas kematian George Zimmerman. Lepas tu tahun lepas George Floyd yang kena dibunuh oleh polis masa tangkapan telah membuat movement ni, pergerakan ni jadi lebih kuat dengan adanya sokongan influencer dekat sosial media. Jadi Black Lives Matter ni semakin berkembang sehingga ke semua negara. Banyak negara apply benda ni. Contohnya dalam sukan. Tak kisah NBA ke, football ke, semua sukan dekat US tu kebanyakannya apply Black Lives Matter ni dengan biarkan ni melutut take ni sebelum game start untuk menunjukkan sport is for all. Okay, seterusnya saya nak cakap pasal pemain sukan yang mengubah mindset diorang pasal Islam. Semua tahu yang negara US ni majoriti rakyat dia Islamic phobic sebab jadi kita boleh ambil contoh Muhammad Salah dekat Liverpool. Dia telah menguangkan benci terhadap Islam banyak 60% dalam dekat Liverpool tu lepas dia masuk Liverpool dan banyak membantu Liverpool untuk menang piala. Jadi itu dua solution yang saya jumpa untuk menghapuskan racism dalam rakyat US. Okey, itu saja. Terima kasih. Saya silakan kepada Ashraf Saizan. Okay, hari ni saya nak cakap sikit tentang something yang still lagi dalam isu iaitu US election tapi out of the politics topic. Benda ni dipetik daripada FAUCO iaitu Global Women's NGO. FAUCO ni dia cerita tentang voting in 2020. Okay, macam mana dia overcome cara untuk vote dalam pandemik COVID-19 ni. Okay, so caranya dia kata voters tak perlu keluar untuk mengundi. Jadi diorang boleh vote secara dengan menghantar dia register. First kali dia kena tahu semua deadline dengan requirement
untuk voting dia. Lepas tu second, dia kena register vote tu awal. Contoh katakan kalau voting tu 1 Oktober, maknanya dia kena register mungkin 23 September, maknanya seminggu awal. Lepas dia register, bila hari voting tu tiba, pihak pengurusan voting akan hantar borang vote ke rumah diorang, dan diorang kena vote diorang punya ballot immediately. Ballot ni maksudnya undi. Dia kena vote dengan cepat. Lepas tu dia kena return dalam ada jangka masa yang ditetapkan. Yang tu saya tak dapat cari. Lepas tu last sekali dia kena submit balik dia punya borang voting tu dengan cara dia masukkan dalam pos dekat rumah. Maknanya dalam peti surat dekat rumah, dan ada pihak voting tu yang akan datang ambil. Tapi cara ni dia akan dicas sikit lah, cas untuk penghantaran surat dan ambil balik borang tu. Jadi bagi saya cara voting ni sebab kita tahu COVID-19 ni berlaku awal 2020. Dia mungkin hujung 2019, lebih meluas awal 2020. Jadi nak cari cara untuk overcome bila nak bila nak buat PRU ni, nak cari cara nak overcome tu bukan cara yang senang. Tapi congrats kepada FAUCO, iaitu Women NGO ni, sebab dia berjaya usulkan cadangan ni dan diterima oleh kerajaan US sendiri, dan diorang telah pun jalankan benda ni. Jadi itu saja saya serahkan pada Husna. Dengar tak? Okay, hari ni saya akan bercakap pasal politi AS. Speaker Dewan Perwakilan iaitu Nancy Pelosi, dia telah tanda tangan artikel perlembagaan untuk menyingkirkan Presiden Donald Trump. Dia buat macam tu sebab dia menyifatkan keputusan tersebut. Dia nak cakap yang macam tak ada mana-mana individu yang kebal daripada undang-undang dan perlembagaan. Sebab kan dah banyak yang Donald Trump buat, yang sebab dia tak nak mengaku yang dia tu kalah. Lepas tu dia buat macam ni juga sebab dia nak lindungi dia nak lindungi AS ni, sebab dia nak menyifatkan yang Donald Trump ni bahaya dekat negara dia ni. Dalam ni juga Dewan Perwakilan AS juga dia sokong tentang usul untuk singkirkan Trump daripada Presiden. Lepas tu saya nak cakap sikit pasal Joe Biden. Lepas berlaku kekecohan yang Donald Trump buat tu, sebab dia tak nak mengaku tu kan, akhirnya berdasarkan keputusan Kongres tersebut, Presiden AS saat ini Donald Trump akhirnya dia mengaku juga yang Joe Biden ni bakal menggantikan dia. Donald Trump dia ada cakap meskipun dia tidak setuju dengan hasil pemilu AS 2020, tapi tradisi tertib untuk 20 Januari juga dia kena ikut juga. Yang tu dulu saya bercakap. Saya serahkan kepada Fasihah.
Assalamualaikum. Hari ini saya nak cakap tentang apa yang Joe Biden buat untuk isu kesihatan. Pendekatan Biden ni dalam menangani wabak COVID-19, dia menyediakan dalam 100 orang untuk mempersiapkan pelancaran kontak secara nasional. Lepas tu dia membangunkan sekurang-kurangnya 10 pusat untuk test COVID-19 dan juga dia pun memberi contoh, dia pun ambil vaksin yang COVID-19 pun 2 kali. Maksudnya yang presiden sebelum itu dia tak ambil kisah pasal COVID-19 macam tak percaya. So bila dia dah dapat jadi presiden ni, dia tunjuk contoh lah, macam ambil kisah pasal apa yang berlaku dekat negara tu. Lepas tu yang pasal hibah community minoritas, contoh dia program untuk membangun kembali, menciptakan sokongan usaha untuk kelompok minoritas melalui dana invest dalam 30 US dollar contohlah. Dalam hal peradilan ni, Biden telah mengubah dari posisi keras terhadap kejahatan yang banyak dikritik pada tahun 1990. Dia sekarang ni Biden dia usul kebijakan untuk mengatasi perbezaan agama, gender, lepas tu pendapatan dalam sistem keadilan. Biden pun mengadakan program hibah untuk memberi inisiatif kepada semua negara untuk menghapus hukuman minimum wajib, lepas tu menghapus hukuman ganja serta mengakhiri hukuman mati. Yang lepas tu yang pasal kanak-kanak terpisah daripada orang tua dia pun macam berjanji untuk lindung semua tu dan diizinkan untuk tinggal di bawah kebajikan era Obama, memastikan macam dapat bantuan mahasiswa contoh. Angkat tu yang kedua kot. Terima kasih. Okay, terima kasih kepada semua speaker. Jadi dengan berakhirnya daripada Fasihah, maka berakhirlah perbincangan kita pada malam ini. Jadi saya tutup perbincangan kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr.